Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahidil bin Musa bersama rakan saya Rion Delia Sedinal dalam pembentangan kami dengan bertajuk Kesejahteraan Keluarga melalui Komunikasi Efektif. Apakah yang dimaksudkan dengan efektif itu? Dan apakah dimaksudkan komunikasi? Jika kita lihat menurut Kamus Dewan, kita melihat bahawa komunikasi bermaksud perhubungan, manakala efektif itu bermaksud memberi kesan seperti yang diharapkan. Jika kita menggabungkan kedua-dua maksud ini, kita dapat lihat maksudnya adalah perhubungan yang memberikan kesan seperti yang diharapkan. Jadi itulah dimaksudkan komunikasi efektif jika kita merujuk kepada Kamus Dewan. Selain daripada itu, terdapat juga tokoh, antaranya ialah Sellars pada tahun 1998. Dia memberitahu bahawa komunikasi merujuk kepada penghantaran, penerimaan, pertukaran maklumat yang berbentuk idea atau gagasan dan juga tulisan. Selain daripada itu, jika kita lihat komunikasi efektif dalam perspektif keluarga, maka komunikasi efektif ini begitu memberikan kesan yang begitu baik kepada sesebuah ahli keluarga. Memandangkan sesebuah ahli keluarga ini adalah asas kepada sesebuah negara, maka pentingnya komunikasi efektif dalam keluarga tersebut untuk menjadi asas yang kukuh untuk membina sesebuah negara. Hal ini dikatakan demikian kerana jika kita lihat keluarga ini ia seperti sebuah tiang. Jika kita lihat di sebuah rumah, kita akan dapati ada banyak tiang. Jika salah satu tiang tidak cukup kuat, maka rumah itu akan runtuh ataupun akan mengalami kerosakan. Seperti itu jugalah apabila sebuah keluarga ini tidak diurus dengan betul melalui komunikasi efektif terutamanya, maka sebuah negara tersebut akan kucak-kacir. Selain daripada itu juga, komunikasi ini penting. Komunikasi efektif ini penting di dalam sebuah keluarga. Kerana kita dapat lihat dari aspek psikososial remaja. Dan psikososial remaja ini merangkumi tingkah laku mereka, tahap risiko mereka terhadap berhadapan dengan sesuatu perkara yang negatif, seperti persekitaran yang tidak sihat, seperti budaya yang negatif, merokok, mengambil dadah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Jadi pentingnya psikososial remaja ini untuk daya tahan dirinya sendiri. Dan ini juga merangkumi kendiri, iaitu sifat berdikari dalam diri kalangan remaja. Selain daripada itu, psikososial ini juga mempengaruhi perspektif, maksud saya prestasi akademik pelajar tersebut. Jadi pentingnya komunikasi efektif ini dalam keluarga. Selain daripada itu, komunikasi efektif ini juga memberikan kesan yang baik dan juga penting untuk mencegah sebarang masalah kesihatan dalam sesebuah keluarga. Sebagai contohnya, jika seseorang ahli keluarga itu mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat seperti mengambil dadah yang berlebihan, mengambil sesuatu yang tidak baik dibawa ke dalam keluarga yang menyebabkan ketidaksihatan dalam kalangan keluarga. Jadi pentingnya komunikasi ini untuk membantu menasihat ahli keluarga tersebut dan pada akhirnya untuk mencegah masalah kesihatan. Selain daripada itu, komunikasi efektif ini juga dapat mengatasi pelbagai masalah seperti masalah keluarga, masalah konflik dalaman sebagai contohnya. Jika seseorang itu, ahli keluarga itu bergaduh dan sebagainya, maka komunikasi efektiflah yang berperanan dalamnya. Dan selain daripada itu, kita juga dapat lihat dalam aspek yang lain, iaitu aspek pola
pola komunikasi efektif dalam kalangan keluarga yang sejahtera. Dan jika kita lihat dalam polanya, kita dapat lihat bahawa dalam pola komunikasi keluarga yang sejahtera, mestilah mempunyai aspek menghargai. Tidak kira antara suami atau isteri, ibu bapa dengan anak, dan juga ahli keluarga yang lain. Dan ini jika ada wujud rasa menghargai dalam kalangan ahli keluarga, maka akan lahirlah rasa saling menghormati dan saling menghargai. Selain daripada itu, pola komunikasi efektif dalam kalangan keluarga ialah dilihat juga dalam aspek empati, di mana jika seseorang ahli keluarga menghadapi masalah ataupun sebagainya, maka pola komunikasi efektif inilah yang berperanan melalui empati tersebut. Sebagai contohnya, jika seseorang anak itu mengalami masalah, maka ibu bapa lah yang berperanan untuk memahami dan menjiwai apa masalah anak tersebut. Selain daripada itu, kita juga ada aspek audible, iaitu kemampuan mendengar yang baik. Jika terdapat ahli keluarga yang juga mempunyai masalah, maka aspek audible ini juga yang berperanan dalam sebuah keluarga yang sejahtera. Jika kita lihat audible ini berperanan jika ada masalah tertentu seperti untuk mendengar masalah dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah kerendahan hati, juga merupakan salah satu pola komunikasi efektif dalam keluarga sejahtera. Dan kerendahan hati itu terdapat juga lemah lembut, sopan santun dan menghargai. Dan jika seseorang itu mempunyai kerendahan hati dan ahli keluarga yang lain melihatnya seperti ini, maka wujudlah sifat keterbukaan ahli keluarga yang lain untuk bergaul dengan ahli keluarga yang disebutkan tadi. Kerana sifatnya yang penuh dengan rendah hati, lemah lembut, sopan santun dan sebagainya. Dan pada akhirnya akan wujudlah komunikasi yang baik, komunikasi yang berkesan dalam kalangan ahli keluarga. Dan kita juga dapat lihat kesejahteraan keluarga ini melalui pola interaksi komunikasi dalam keluarga. Pola interaksi seperti suami dengan isteri, ayah, ibu bapa dengan anak, dan juga pola interaksi dalam kalangan anak-anak itu sendiri. Jika kita lihat pada pola interaksi suami isteri itu, mereka perlu elak untuk mementingkan diri, untuk mementingkan diri daripada sebarang masalah ataupun sebarang perkara seperti menguruskan rumah tangga. Maka perlu dielakkanlah pentingkan diri dan saling bantu membantu dan juga saling menghargai. Dan ibu bapa dan anak pula, ibu bapa ini seperti sahabat kepada anak dan menjadi tauladan kepada anak. Dan mereka lah yang mempengaruhi tumbesaran anak tersebut melalui dalam aspek fizikal, mental dan kerohanian dan sebagainya. Jadi ibu bapa lah yang perlu berinteraksi dengan anak, supaya wujudnya komunikasi efektif ini. Dan ini merupakan salah satu contoh pola interaksi tersebut. Selain daripada itu, wujud juga pola interaksi dalam komunikasi dalam kalangan anak-anak. Dan ini juga penting kerana untuk meluaskan interaksi dalam kalangan ahli keluarga. Kerana jika kita lihat dalam kalangan anak-anak ini, mereka mempunyai gunaan bahasa yang sama, iaitu perbualan seperti kanak-kanak ke kanak-kanakan, bergurau, bermain dan sebagainya. Jadi ini akan mempengaruhi bahasa mereka, komunikasi mereka sesama mereka, dan ini akan meluaskan interaksi dalam kalangan ahli keluarga. Jadi pembentangan ini akan diteruskan oleh rakan saya, Randli. Saya akan sambung pembentangan kawan saya di bawah 2 subtopik, yaitu cara menggunakan komunikasi efektif dalam kalangan ahli keluarga dan
kesannya terhadap hubungan ahli keluarga. Cara yang pertama ialah kita jangan bercakap semasa ahli keluarga yang lain sedang bercakap. Sebab dapat mengganggu fokus ahli keluarga yang lain. Maklumat tidak dapat diterima. Gitu. Seterusnya, tunjukkan rasa minat kepada apa yang sedang dibicarakan oleh ahli keluarga yang sedang bertutur. Langkah seterusnya ialah elakkan gangguan lain. Gangguan lain seperti bunyi telepon, suara berbisik, dan bunyi hentakan kaki semua. Cara yang seterusnya ialah berikan keselesaan kepada ahli keluarga yang sedang bercakap. Jangan buat dia rasa tergesa-gesa, sebab kalau dia rasa tergesa-gesa, dia sukar untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, sebab dia rasa tergesa-gesa. Seterusnya, kawal emosi. Kalau ahli keluarga sedang berbincang tentang perkara yang penting, kita mesti pandai kawal emosi supaya perbincangan itu dapat berjalan dengan baik. Seterusnya, semasa berkomunikasi, ahli keluarga mesti bersedia dari berbagai aspek lah, dari segi fisikal dan mental. Semua kerja yang sedang dilakukan pada masa itu mesti ditinggalkan dan fokus pada perbincangan terlebih dahulu untuk memastikan komunikasi itu berjalan dengan baik dan efektif. Oke, langkah seterusnya atau langkah yang terakhir adalah bertanya soalan kepada ahli keluarga yang sedang bertutur. Ini dapat menunjukkan bahwa kita fokus dan sedang mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh ahli keluarga pada masa tersebut. Oke, kita beralih kepada kesan komunikasi efektif terhadap keluarga. Oke, kesan yang pertama ialah membentuk persepahaman dalam kalangan ahli keluarga. Oke, kesan yang seterusnya adalah menimbulkan perasaan puas hati dalam kalangan ahli keluarga. Jadi contohnya macam kalau ada ahli keluarganya yang tidak puas hati terhadap ibu bapak dia atau adik-beradik dia, dia dapat meluahkan rasa tidak puas hati dia semasa berkomunikasi, dan ahli keluarga lain dapat menjelaskan sebab orang melakukan itu benda supaya tidak berlaku salah paham. Yang seterusnya dapat memperbaiki hubungan dalam kalangan ahli keluarga. Kalau contohnya selama ini orang tidak bersepaham dalam kalangan ahli keluarga itulah, masalah dapat diselesaikan dengan cara berkomunikasi tapi dengan cara yang efektif. Kesan yang seterusnya adalah mengeratkan hubungan dalam kalangan ahli keluarga. Komunikasi yang efektif ini dapat membentuk satu ikatan psikologi yang kuat dalam kalangan ahli keluarga sekiranya mereka saling berkomunikasi dengan cara yang efektif. Oke, kita masuk kepada kesan negatif sekiranya komunikasi ini tidak berjalan dengan efektif. Oke. Kesan yang pertama adalah masalah dalam kalangan ahli keluarga tidak akan selesai. Sebab orang masing-masing ikut emosi begitu, tidak mau dengar cakap orang lain, tidak mau berkomunikasi. Jadi kesan yang kedua adalah hubungan akan jadi renggang. Kalau keluarga jarang berkomunikasi, hubungan antara ahli keluarga itu akan renggang sebab kurang berkomunikasi. Oke, kesan buruk yang terakhir adalah dia akan membentuk perasaan benci dalam kalangan ahli keluarga. Seperti yang saya cakap tadi, kalau tidak berkomunikasi, dia tidak akan menyelesaikan masalah dan akan menyebabkan hubungan jadi renggangkan. Jadi kalau kedua ini semakin besar, hubungan rasa benci akan lahir dalam kalangan ahli keluarga lah. Oke, jadi kesimpulan dia, hubungan antara ahli keluarga ini dapat dipengaruhi oleh komunikasi dalam kalangan ahli keluarga itu sendiri. Jadi ahli keluarga perlu memastikan komunikasi dalam kalangan mereka itu adalah efektif. Kalau ahli keluarga tidak menitik beratkan hal ini akan menyebabkan banyak kesan buruk seperti yang sudah saya nyatakan sebentar tadi. Oke, jadi kita mesti ingat bahwa komunikasi efektif ini sentiasa dapat dijalankan asalkan kita bersifat terbuka dan bersedia untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga. Sekian.